سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لمن صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لمن والله ما هذا الوجود إلا نشيد المعبود فاكم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لمن يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المغنى كي صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لمن بالله ريحوا وارحموا فإني مغرم وعطفوا تكرموا بنظرتي يا أهل الحال صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لمن إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan bagi musannif, fayuqalu yani fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Maka dikatakan baginya, bagi hazard dalil, ialah dalilun ijmaliyun. Kalau gitu fayuqalu tu farabitah jawabun amma, ialah jawab bagi amma. Jadi apabila wa amma idza lam yujibhu, dan adapun apabila tidak menjawablah oleh mas'ul akan dia sa'il, bahkan dia boleh jawabnya pada soalan yang pertama saja, itu hadhil makhluqatu faqat wa lam ya'rif min jihati imkaniha au wujudiha ba'da adam, padahal tidak mengetahuilah ia mas'ul tu daripada pihak tu imkannya, pihak terima ada terima tak adanya makhluk, au pihak hudus, pihak baharunya, yakni pihak adanya makhluk kemudian pada tak ada. Maka kalau setakat tu maka dikatakan tu fayuqal itu jawab bagi amma. Ada qauluhu qaulul musannifi lahu ai tu lahu qauluhu qaulul musannifi lahu ai li qaulihi, ada ayat tafsirah lahu ai li qaulihi, maka dikatakan baginya, bagi apa? Bagi perkataannya, perkataan mas'ul tu, hadhil makhluqatu, ini makhluk ni. Tapi masuk dengan kata ini makhluk ni bukan nak daripada qada lafaz tu dah. Ai tu nak tafsir kata hadhil makhluqatu tu ai li muta'allaqihi. Itu. Bagi yang berhubung kait tu dengan dia, dengan lafaz hadhil makhluk tu lah, benda hak berhubung dengan bersangkutan dengan lafaz hadhil makhluqat tu, artinya kena kepada diri makhluk tu lah dalilnya, bukan semata-mata perkataan ini makhluk tu sebagai dalil dah. Tu kama marra ay kainun kama marra, tu wazalika tafsir bi muta'allaqihi itu kainun kama marra, dan bermula demikian itu tafsir kau orang panggil li muta'allaqihi itu, bagi benda yang berhubung kait dengan dia, dengan lafaz hadhil makhluqat tu, kama marra adalah ia seperti barang yang telah terdahulu, ai zikruhu oleh sebutnya, mana nu la atas tu kan, qauluhu qaulu musannif an yuqala ai muta'allaqu an yuqala. Itu kan dulu tu kita pening ingat tak? Tu muta'allaq bagi an yuqala. Tu kan apa? Li annad dalila huwa nafsu hadhil makhluqati la nafsul qawli. Itu ilak dia tu. Ilak bagi tafsir kau orang panggil muta'allaq tu. Tu. Innama fassarna bidzalika. Tu hanya saja mentafsirlah kami dengan demikian itu, demikian kata apa hadhil makhluqatu, nak dilafaz ini makhluk ke dalil tu, bukan nak diqada lafaz ini makhluk ni sebagai dalil, tapi diri makhluk tu sendiri. Diri makhluk tu kena ke diri makhluk, mana benda hak berhubung kait dengan lafaz ini makhluk tu kan, gapo diri makhluk tu lah. Tu nafsu hadhil makhluk tu la nafsul qawli, bukan diri perkataan hadhil makhluqat tu, bukan. Dah. So mata-mata hadhil makhluqat tak ada, tak erti gapo dia makhluk. Tak ada juga itu. Dah. Itu panggil kalam hazah mudah lah tu. Tu. Baik. Qauluhu qaulul musannifi,
dalilun ijmaliyun. Jadi kalau boleh jawab, kata orang tanya soalan, mad dalilu ala wujudi ta'ala, apakah ia dalil yang menunjukkan ia dalil itu di atas ada Allah Ta'ala? Makhluk ni boleh jawab gitu lah. Maka jawab dengan ini makhluk ni. Itu dikatakan dalilun ijmaliyun, ialah dalil yang dibahasakan pada ijmali, makna jumlah, dengan secara borong, itu maknanya. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan baginya, bagi dalil ijmaliyin ni aidan juga dalilun jumliyun. Jadi kalau ada orang panggil kitab jumpa dalilun jumliyun, betul lah tu. Dan kata alik ke janganlah. Kadang-kadang disebut dalil jumli. Dalil jumli itu dalil ijmali lah. Betul lah. Qauluhu qaulul musannifi wa huwa, dan bermula ia dalilun ijmaliyun tu kafin, memadai, indal jumhuri, di sisi jumhur ay ulama ilmu mutakallimin lah. Di sisi jumhur ulama mutakallimin kata memada. Tu. Bermula perkataan baginya musannif wa huwa kafilah ni fihi, sabitlah padanya pada ini ibarah. Tu fihi, sabitlah padanya pada ini ibarah wa huwa kafin indal jumhuril ulama al mutakallimin ni anna hadza, akan bahawa sesungguhnya ini ini ibarah ni mukarrarun, berulang-ulang. Tu berulang-ulang. Jadi cakap tu orang panggil supaya tidak ada balaghah lah. Berulang-ulang. Berulang-ulang mana? Ma'a qawlihi, serta perkataannya, perkataan musannif, lakinil jumhuru. Itu. Kan dulu musannif sebut dah belakang, ingat tak? Musannif sebut dah dulu. Qala ba'duhum yushtaratu an ya'rifad dalil at-tafsiliyah. Telah berkata oleh sebahagian mereka itu ulama mutakallim ini, disyaratkan sah ke iman itu bahawa mengetahuilah ia muslim itu akan dalil yang bahasa tafsir. Lakinil jumhur, akan tetapinya bermula jumhurnya kata ala annahu, di atas bahawasanya ai jaruna ala annahu, jalanilah mereka itu jumhur di atas bahawasanya yakfi dalilul ijmaliyu, memadakan pada sahkan iman tu ialah dalil ijmali saja. Jadi sebelum ni kata dah, lepas tu kata pula wa huwa kafin indal jumhur. Ini orang panggil mukarrar, takrir apa? Tikrar, dia panggil mengulang-ulang. Tu bila ulang-ulang lagu tu, orang panggil cakap tu orang panggil tidak manis lah. Duk ulang-ulang benda hak tulah panggil. Tidak balaghah lah cakap pagi tu. Lepas tu lagu mana? Illa an yuqala. Tu melainkan bahawasanya tu illa an, lakin, akan tetapinya yuqala ayyuhmala, maknanya ayyuqala ayyuhmala, bahawa ditanggungkan, diihtimalkan. Lama kita ihtimal lagu ni lah. Takkan kita nak kata musannif ni tak erti pula, orang panggil uslub nulis, hilang balaghah cakap apa dia. Kalau kita tilik dengan segi zahir tu memanglah berulang-ulang. Sebelum ni sebut dah lakinil jumhur, akan tetapi jumhurnya memadakan dengan mengetahui dalil ijmali. Lepas sini sebut pula wa huwa kafin indal jumhur. Padahal ianya dalil ijmali tu memada di sisi ulama mutakallimin jumhurnya. Jadi ulang-ulang lagu tu hilanglah orang panggil balaghah cakap apa. Balaghah dalam ibarat tu hilang. Illa an yuqala, melainkan bahawa an yuhmala, bahawa kita tanggungkan, kita ditanggungkan. Lamma tatakala mana zakarahu, menyebutlah oleh musannif hu akan dia. Tu akan hadhil ibarah ni lah. Tu awalan, ataupun menyebut akan dia akan yakfi itulah, akan memada, akan dimada ke dalil ijmali itu awalan
pada mula-mulanya dulu ia sebut dah. Tapi ia sebut hak dulu tu ala wajhil istidraki, di atas wajah istidrak. Nah, ada wajah istidrak ni orang panggil ta'qibul kalam je lah. Nak mengiringi kat percakapan saja. Bukan nak menyata kau panggil secara jelas-jelas dah. Tu hak dulunya musannif sebut tu hanya di atas wajah istidrak. Lakinil jumhur kan. Dia sebut dengan dalil jalan istidrak. Jalan istidrak tu maknanya nak mengiringi ke kalam sajalah. Bukan nak menerang dengan secara jelasnya, tidak. Kita tanggung gitu. Tanggung kata tatak kalam menyebutlah oleh musannif akan dia memadakan orang panggil idalik ijmali tu pada mula-mula dulunya. Musannif sebut tu ala wajhil istidraki, di atas jalan istidrak. Istidrak pada kata qala ba'duhum. Telah berkata oleh sebahagian mereka itu ulama, disyarat ke sah iman ni bahawa mengetahui oleh tiap-tiap muslim itu akan dalil tafsili. Akan tetapi sungguh berkata sebahagian ulama kata gitu, jumhur kata memadalah dengan dalil ijmali. Tu atas jalan istidrak je. Tak kalau mana menyebutlah oleh musannif pada kali pertama tu di atas wajah istidrak, arada nescaya menghendaki pula oleh musannif an yuzk tu an yuzkarahu, nescaya menghendakilah oleh musannif oleh bahawa menyebutlah ia musannihu akan dia akan memadakan dalil ijmali itu sanian kali kedua istiqlalan, sebagai terasing suku sakak. Bapa tu tidak dengan cara istidrak dah. Ini secara suku sakak dengan secara terasing. Bapa sebut dengan istiqlal, dengan secara asing. Bukan ke ta'qibil kalam, bukan hanya nak mengiringi ke kalam, tapi sebut dengan secara suku, dengan secara terasing, dengan secara tersendiri maknanya. Li ziyadati tawdihi, kerana nak menambahkan penerangan. Jadi sebut hak dulu tu ala wajhil istidraki, bapa? Di ta'qibil kalam. Itu je. Lepas tu sebut kali kedua ni pula. Tu sebut kali kedua tu atas jalan istiqlal li ziyadati tawdih. Tangguh gitu tak ada hak. Sebut kali kedua ni tidak dengan istidrak dah, sebut dengan secara terasing. Bapa tu li ziyadati tawdih, supaya menambahkan penerangan. Jadi nak tambah lagi penerangan. Lagu mana? Dia sebut wahwa, dan bermula ia dalil ijmali. Tidak kata ta'qibil kalam lah tu. Maknanya sebut dia di sini tu istiqlal. Asing dah. Tu dan bermula ia dalil ijmali tu kafin indal jumhuri, memada di sisi ulama jumhur ulama mutakallimi. Habis situ. Jadi sebut pula ni dengan secara terasing li ziyadati tawdihi, kerana nak menambahkan penerangan. Hak dulu sebut atas jalan istidrak, kerana apa? Li ta'qibil kalam, kerana nak mengiringkan bagi percakapan. Hak ni sebut dengan secara istiqlal li ziyadati tawdih. Itu tak ada hal. Tu Syekh Ibrahim Bajuri, dia jawab siap-siap untuk guru dia. Ada itu ni. Takut orang tik takut orang tik tu guru dia kata, gua nak untuk guru Syekh Muhammad Fadhali cakap duk ulai-ulai benda tulah tak ada lemak manis cakap gini ni, tak mengaji balarah kau kena. Dia jawab dah. Tanggunglah kata hak dia sebut sebelum ni tu atas jalan istidrak, untuk ta'qiq kalam je, untuk mengiringi kat cakapan je. Pas sebut pula ni dengan secara istiqlal untuk menambahkan penerangan. Habis situ. Qala Syekh Muhammad Al-Fadhali Asy-Syafi'i Al-Azhari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammat taqlidu, dan adapun bermula taklid. Mana jawab dia tu? Wahwa ni bukan jawab dia ni. Taklidu dah jawab dia. Fakhtalafal ulama. Itu fakhtalafa tu jawab bagi ammat taklidu. Wa ammat taklidu, dan ada pun bermula taklid itu, fakhtalafal ulama fihi, maka berselisih ikhtilaf, berselisih pendapatlah oleh ulama fihi padanya, pada taklid. Min jihati sihhatil iman lah,
pada pihak sah iman orang muqallid. Itu berlaku beberapa khilaf pendapat ulama. Dia lagi akan datang dia sebut, dia menyata. Kemudian mari jumlah mu'taridah nak menyatakan apa ya taklid tu. Gapo dia taklid sini? Wahwa dan ia at-taklidu ni, taklid ni ayya'rifa. Tu bahawa mengenalah ia. Nah, mengetahuilah ia. Sudah. Kalau gitu bila sebut kata an ya'rifa artinya ma'rifat. Sedangkan ma'rifat tu mesti jazim mutabiqul lil waqi'i nasyi'an 'anid dalili. Tengok. Pas kok mana kata taklid tu boleh kata ma'rifat pula. Kalau dah ma'rifat bukan taklid lah. Tu dalil tu nanti dia akan bahas tu. Tu dalil tu ada bahas. Fa muraduhu bil ma'rifati mutlaqul jazmi. Wa laisal muradu biha haqiqataha limunafatihi hina idzin lima ba'dahu. Itu nanti akan kita baca dalam itu. Jadi ayat rifas itu tu bukan makna ma'rifat dengan makna al-jazmul mutabiqul lil waqi'i asya'atu an dalili, bukan jazam putus mu'taqadat dia tu muafakat dengan benda hak sebenar hasil daripada dalil. Bukan makna ayat rifat tu ma'rifat tu dah. Tu. Patut apa makna ma'rifat? Kan segala simpulan-simpulan al-khamsina yang 50. Tu. Bapa dia kata gitu, nanti dalam tu ada sebut lagi tu. Ihtirazum biha anil ahkamil far'iyati tu. Sebab tu mari aqaidah al-khamsina. Karena aqaidah al-khamsin ni orang panggil usul, bukan far'iyah dah, bukan fara' dah. Jadi seorang muqallid ni dia mengetahui dengan semata-mata yakin tanpa mengetahui dalil tu. Dia kenal, dia tahu, dia putus, dia jazam akan segala simpulan bagi iman yang 50. Walam wawul hal. Walam ya'rif. Padahal tidak mengetahuilah ia muqallid. Laha baginya ailil aqaidil khamsin tadi tu. Bagi segala simpulan-simpulan iman yang 50 tu tidak mengetahui dalilan ijmalian, akan dalil yang dibahasa pada ijmali atau tafsilian, atau dalil yang dibahasa pada tafsili. Dia tak tahu. Itu dah. Itulah orang panggil muqallid. Kalau gitu ada pun bermula muqallid taklid ni. Senang-senang kata mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin lah. Itu orang panggil taklid. Orang mengetahui, orang tahu mengikut mulut orang itu tanpa mengetahui sebarang dalil. Hanya dari kerana asabiyah ta'assub. Kalau gitu, iman orang taklid ni faqtalafal ulama'u fihi, maka diberselisih pendapatlah oleh ulama padanya pada taklid ai fi sihhatil iman tu lah. Fihi ai fi taklid min jihati sihhatil iman. Itu daripada pihak sah iman tu berselisih pendapat ulama. Tu lagu mana? Faqala ba'duhum, maka telah berkatalah oleh sebahagian mereka itu ulama, la yakfit taklidu, tidak dimemadakan oleh taklid ai fi sihhatil iman. Tidak dimemadakan, mana tak sah. Tak sah iman bagi orang taklid. La yakfit taklidu ai fi sihhatil iman. Tidak dimemadakan oleh orang taklid pada mengesahkan iman dia. Tadi itulah. Tak dimemadakan. La yakfi. Tu la yasihu lah, tidak sah oleh iman orang taklid. La yakfit taklidu ai fi sihhatil iman. Tidak dimemadakan oleh orang taklid pada mengesahkan iman. Artinya tak sah lah iman dia. Bila kata tak sah iman, wal muqallidu, dan bermula si muqallid. Orang pak turut orang. Tuhan orang kata tok guru kata Tuhan ada dia. Tok guru kata Tuhan sedia kat dia. Tok guru kata Tuhan kekal dia. Dalil yang mana tak ada erti apa. Kalau gitu muqallid ni di sisi sebahagian ulama kafirun, ialah kafir. Berat ni bakal ni ayo. ni. Tu kafir. Tapi dia kata wa zahaba ilaihi, dan telah memperjalanilah
ilaihi kepadanya, kepada adamil kifayah tadi. Adamil apa? La yakfi tadi lah. La yakfi makna adamil kifayah. Itu. Wa dhahaba ilaihi, dan telah menjalanilah ilaihi kepadanya, kepada ketiadaan memada tadi tu. Ilaihi ila adamil kifayatil iman, tidak sah, tidak sah, tidak memada pada mengesahkan iman mukallid. Siapa yang menjalani pendapat ni? Ibnul Arabi, oleh Ibnu Arabi. Ibnul Arabi ni bukan Muhyiddin Ibnu Arabi tu dalam yang tadi disebut tu. Tu Ibnul Arabi ni ialah al-Imamu Abu Bakrin al-Faqih, Imam Abu Bakar al-Faqih al-Maliki, Ibnul Arabi. Tu. Kalau seorang lagi Muhyiddin Ibnu Arabi, itu as-Sufi. Tu tapi semua sama-sama Andalus lah tu, kalau tak silap lah. Kalau tak silap lah, cek balik. Dalam tu nanti ada sebut. Jadi antara yang menjalani pendapat kata orang mukallid ni kafir ialah Ibnul Arabi was-Sanusi dan Imam Sanusi. Imam Sanusi pun kata tak memada juga. Wa atala, dan telah memanjanglah perbahasan iaitu Imam Sanusi. Wa atala, dan telah memanjangkan oleh perbahasan Imam Sanusi fi syarhil kubra, dalam kitab syarah kubra, fi raddi, pada merak nak menolakkan alaman di atas mereka yang ulama yaqulu, yang berkatalah iaman bi kifayatit taklidi, dengan dimemadakan iman orang taklid. Itu kita baca nantilah. Baik. Tu jadi berlaku khilaf pendapat ulama. Bahkan Imam Sanusi sendiri berpegang dengan kata tak dimemadakan iman orang taklid. Mana orang taklid ni iman dia tak sah. Tapi panjang tu perbahasan tu. Panjang perbahasan tersebut. Jangan duk gaduh hukum lagi tu. Tu iman taklid hak mana hak tak sah tu dibahas pula. Taklid hak jazim ke, taklid ghairu jazim ke, itu dibahas pula tu. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan musannif, wa ammat taklidu, adapun bermula taklid, ila ai iqra ila akhir ibarah lah, baca olehmu hingga akhir ibarah. Hadza, ini taklid ni. Tu bermula ini taklid ni. Ba'du mafhumil ma'rifati, ialah sebahagian daripada mafhum ma'rifah, yakni mafhum mukhalafah dia panggil. Tu mafhum ada banyak, ada mafhum mutabaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum ni maknanya ma fuhima minal ibarah, atau ma fuhima minal lafzi, makna yang difahami daripada lafaz atau daripada ibarah, itu panggil mafhum. Tu macam kita kata Nabi SAW sabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, itu dipanggil mantuk. Ibarah, man barang siapa ahdasa, yang mengada-ngadakan, fi amrina hadza di dalam pekerjaan kami, agama kami ini, itu ma laisa minhu, barang yang tidak ada daripada agama kami, fahuwa raddun, maka bermula perkara tadi itu ditolak. Itu dia panggil mantuk. Ma fuhima minal mantuqi, makna yang difahami daripada mantuk secara mukhalafah dia panggil, secara menyalahinya apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Itu dia panggil mafhum mukhalafah. Contoh, maka sininya ma'rifat ni apa? Al-jazmul mutabiqu lil waqi'i nasyi'an 'anid dalili. Jazam yang membetuli bagi waqi' hasil daripada dalil. Tu maka setengah daripada makna yang difahami daripada ma'rifah, bila sebut kata jazam yang membetuli waqi' yang hasil daripada dalil, maka tidak dikatakan makrifat lah seorang yang jazam yang membetuli waqi' tapi tidak hasil daripada dalil. Apa panggil apa? Taklid. Maka sebut taklid ni
ba'du mafhumil ma'rifati, ialah sebahagian daripada mafhum mukhalafah bagi ma'rifah. Tu. Bukan orang panggil taklid saja mafhum mukhalafah bagi ma'rifah. Lepas tu ada lagi. Wa baqiya, dan baki lagi tinggal. Wa baqiya, dan tinggal baki laginya az-zannu, oleh zan, wasyakku, dan syak, wal wahmu, dan waham. Tu semua tu orang panggil mafhum mukhalafah bagi ma'rifah. Artinya kalau seorang tu zan, tidak jazam. Orang tu syak, tidak jazam. Orang tu waham, tidak jazam. Maka mafhum mukhalafah bagi makrifat lah tu. Faham tak? Makna yang difahami dengan secara menyalahi bagi makrifat. Maka tidak dikatakan orang yang syak, zan dan waham tu orang yang makrifat. Itu maksudnya mafhum mukhalafah. Mana kitab berawal tu? Belakang tu. Tu wa baqiya zannu wasyakku wal wahmu, dan baki lagi tinggal daripada mafhum makrifat, mafhum mukhalafah bagi makrifat tu ialah zan, syak dan waham. Wal jazmu alladhi lam yutabiqil waqi'a, dan jazam yang tidak membetuli lah ia jazam tu akan waqi'. Itu juga mafhum mukhalafah bagi makrifat. Jazam putus tapi tidak kena dengan apa Allah Ta'ala tahu, apa yang ada pada lauh mahfuz, maka itu juga tidak dipanggil makrifat. Itu pun termasuk daripada mafhum mukhalafah bagi makrifat. Tu jadi bukan taklid saja. Taklid tu ba'du saja, sebahagian daripada mafhum mukhalafah bagi makrifat. Baki lagi tinggal zon, syak, waham, dan jazam putus tapi tidak membetuli bagi waqi'. Macam orang kafir. Orang Nasrani, orang Nasara tu jazam tu, tapi jazam dia tu tidak membetuli bagi makrifat. Tidak membetuli bagi waqi'. Tidak membetuli bagi waqi'. Dia yakin kata Allah tu ialah salah satu daripada tiga Tuhan. Tak betul tu dengan realiti. Maka jazam dia tadi tu tidak dikatakan makrifat. Atau dia kata bahawasanya Isa tu anak Tuhan, atau Uzair tu anak Tuhan, atau Tuhan yang ada banyak, putus yakin dia tu, jazam juga putus. Sanggup putus kepala, sanggup bunuh, sanggup perang. Tu siapa tahap tu jazamnya, putusnya. Tapi lam yutabik, tidak membetuli, tidak mutabaqah, tidak muafakat, tidak membetuli al-waqi'ah akan waqi', akan realiti yang sebenar. Au fi ilmillah, au fi lauhil mahfuz. Tidak kena, tak kena. Tu orang panggil apa? Orang tidak panggil makrifat. Itu pun termasuk daripada mafhum mukhalafah makrifat. Habis. Habis itu. Jadi mafhum mukhalafah bagi makrifat ni adanya zon, syak, waham, jazam yang tidak membetuli bagi waqi', kemudian taklid, 5. Tu 5 tu orang panggil tu mafhum mukhalafah bagi makrifat. Mana tidak dihukum kalau itu makrifat. Tak dikata kalau itu makrifat kalau dia syak, kalau dia zan, kalau dia waham, kalau dia yakin putus tapi tak kena dengan benda sebenar. Tak juga. Kalau dia tu orang tak ada ketahui dalil, orang tak panggil makrifat tu. Kemudian kata musannif wa hukmuha, dan bermula hukumnya. Tu hukumnya hukum mana? Tu al-mazkuratu minal arba'ati tadi itulah. Rabi'ah ke al-khamsah tak tahu tu. Rabi'ah. Tu zon, syak, waham, jazam yang tidak membetuli waqi'. Dah. Ada pun taklid, khilaf tu lagi akal. Wa hukmuha, dan bermula hukumnya, hukum yang tersebut mana? Ya daripada 4 perkara tadi tu. Wa hukmuha wa hukmul arbi'ah tadi, arba'ah tadi tu. Hukumnya hukum 4 tadi mana? Syak, minasyakki wal zanni wal wahmi wal jazmi alladhi lam yutabiqil waqi'ah tadi.
annal muttasifa biha, bahawa sesungguhnya bermula mereka yang bersifatlah dengan dia, dengan pak, bukan syarat dengan pak, bi ahadiha, atau bi ihdaha, dengan salah satu daripada pak. Tak semestinya ke pak, salah satu je. Dia tu bersifat dengan zon, sengka kuat kata Tuhan ada, waham kot sebelah sengka haluh, sengka dhaif, sengka yang marjuh kata Tuhan tak ada, kafir dah. Atau 50-50 kafir ke? Tu mana? Sebab tu kata wa hukmuha, dan bermula hukumnya hukum pak tadi tu annal muttasifa biha, bahawa sesungguhnya mereka yang bersifatlah ia dengan dia, bersifatlah ia al tadi tu biha dengan dia, dengan bi ihdaha atau bi ahadiha, dengan salah satu daripada pak. Bukan syarat nak pak bau kafir dah, salah satu tak apa dah. Khabar kafirun ijma'an, ialah seorang yang kafir dengan secara ijma' ulama, ai bila khilafin, tak ada khilaf. Satu orang ulama pun tidak ada khilaf kata seorang itu kafir. Kalau dia apa? Kalau dia tu bersifat dengan salah satu daripada pak, sama ada dia seorang yang zon, atau seorang yang waham, atau seorang yang syak, atau yakin, tapi keyakinan dia tu tidak membetuli bagi realiti yang sebenar. Ketika tu kafir dia dengan ijma' ulama, ai bila khilafin, begitu. Tanpa seorang pun ada yang menyelisih pendapat kata seorang tu kafir dak. Kalau gitu bila dah kafir kak, fayakhludu finnari, maka kekallah ia kafir tadi tu finnari, di dalam api neraka, kekal neraka. Tu dah. Jadi kalau seorang tu iktikad dalam hati dia, ada ke tak Allah Ta'ala ni, 50-50 kafir dia, kekal neraka akhirat esok. Atau boleh jadi ada 80%, tapi tak ada boleh jadi ke 20%. Panggil zon sebelah isbat, waham sebelah nafi, atau waham sebelah isbat, zon sebelah nafi, tak ada kira lah, kafir juga. Atau memang kafir tu dah, mana Kristian, Nasrani, Yahudi no, Hindu, Buddha, itu apa panggil al-jazmul mutabiku, al-jazmu apa tadi, alladzi lam yutabik al-waqi'ah tadi. Jazam alladzi lam yutabiqil waqi'ah, jazam yang tidak membetuli jazam dia tu akan realiti yang sebenar, itu pun kafir bi ijma'il ulama. Maka kalau gitu fayakhludu finnari, maka kekallah ia kafir itu dalam neraka. Habis. Kemudian kata Imam Baijuri, wal hasilu, dan bermula kesimpulannya. Nak bahas-bahas panjang letih juga dia kata kesimpulan dulu sini. Wal hasilu, dan bermula kesimpulannya, annal umura, bahawasanya segala hija'ah dalam perkara ni sittatun, ialah 6 perkara. Tu ada 6 perkara. Urusan makrifat ni dan benda yang menyalahi ke akan makrifat ni keluar 6 perkara. Ada 6 perkara. Mana? Kenapa kata 6 perkara? Li anna syakhsa, ila pada kata sittatun. Kenapa kata segala perkara tentang makrifat dan fuhima tu bi mukhalafatil ma'rifat tu sittatun, barang yang difahamkan daripada makrifat dengan secara menyalahi itu keluarnya nekara. Li anna syakhsa, kerana sesungguhnya bermula seseorang itu, imma, ada kalanya, ayyajidah, bahawa mendapatilah ia asyakhsu tadi itu, mendapatilah ia seorang tadi itu, seorang individu tadi itu, fi nafsihi, pada dirinya, diri syakhsin tadi tu, diri seseorang individu tu mendapati apa? Al-jazma, akan putuh, akan yakin, bidzalikal hukmi, dengan demikian itu hukum. Nampak tak? Tu seseorang manusia tu ada kalanya dia didapatkan diri dia tu putuh, yakin dengan demikian itu hukum. Satu, au ghairahu tu atas kata al-jazma dia. Tu pasal sepepak barunya, imma an yajida fi nafsihi
ghairahu ay ghairal jazim. Dan ada kalanya bahawa mendapatilah oleh syakhsu, oleh seseorang itu pada diri seseorang, mendapati apa? Ghairahu, akan yang lainnya, lain daripada jazam, maknanya tidak jazam. Nah, jadi seseorang itu ada yang jazam, ada yang tidak jazam. Tengok, dua tu, bagi dua dah. Manusia ni ada hak i'tikadnya putus, ada hak i'tikadnya tidak putus. Tidak putus maknanya tak yakin lah. Hak putus tu yakin yang panggil. Mana putus tu kinayah daripada yakin. Jadi manusia ni duduk dua tu. Bagi dua. Mana? I'tikad mu'taqadah hak dia i'tikad tu putus. Ada i'tikad mu'taqadah dia tu tak putus. Tengok. Kalau gitu wal awalu, dan bermula yang pertama. Mana yang pertama? Hak putus kat situ. Ayyajida fi nafsihi al-jazma bidzalikal hukmi. Itu mana yang pertama. Mana yang mendapat yang mendapatilah ia asyakhsu tu pada dirinya, diri seorang syakhsu tu akan putus dengan demikian itu hukum. Itu mana yang pertama. Hak pertama tu pula, hak putus, hak yakin tu pula, imma ada kalanya an dalilin ay nasyi'un an dalilin. Ada kalanya hasil atau hasilun boleh, nasyi'un boleh. Tak sedih mana ikut. Hasil daripada dalil. Ada kalanya hak putus yakin tadi tu, yakin dia tu hasil daripada dalil. Tu hak ni hak kehendak hasil daripada dalil tu hak kehendak. Dah. Kerana ilmu ni tak memadakan dengan taklid. Sebab apa? Sebab saat mati itulah. Sebab tu ulama banyak kata tak memada. Bimbang takut mati tu cabut iman dah kalau taklid tak. Sebab saat mati sakaratul maut tu syaitan mari berupa dengan rupa-rupa seorang yang dia kasih, seorang hak dia ikut, seorang hak dia turut. Jadi kalau seorang tu jenis turut mak pak kan, syaitan mari berupa dengan rupa mak pak, mari berupa dengan rupa mak pak kan, ya lah kata. Hak selama kini tu tak betul tu. Tuhan ni tak ada kau orang asal kena dengan kafir kupu kan. Kalau dia lagu tu abah dia, gitu mak dia, kafir situ, matilah kafir. Tak ada pasal. Atau jenis taat kau tok guru. Tok guru kata tak ada fikir gapo dah. Maka syaitan akan berupa rupa tok guru. Mari mengaserban ngap jubah ngap janggut ngawas sabih atas tekak atas belakang atas belikat dah ni. Tu. Mari dengan kayu sugi kanan kiri atas lenga. Pasal kayu balak lagi. Dia kata, Allah tok guru mari di saat kita mati. Aku marilah sebab aku kasih kamu. Aku nak ayat kamu nyok selama kau hidup mengajar di pondok tak betul tu. Hak betulnya Tuhan ni sejuta ni kau ikut gi. Apa saja boleh dikupu seorang tu. Kalau seorang tu email dia taklid ada tok guru. Tok guru kata gini-gini tak kira tak suruh fikirlah kamu. Siap pun. Gitu tu dia. Gitu sungguh. Dekat mari malikil maut cabut nyawa mampu mati ya kafir. Ingat baik. Sebab tu ilmu ni tak dimadakan dengan taklid sebenarnya. Mesti kena ketahui juga dalil. Walaupun ijmali. Tu cara ulama kita tu kasih pada umat. Tu ulama akidah ni lah. Ulama mutakallimu ni lah. Orang yang paling kasih pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya ummatul ijabah ni tidak tercabut iman dia taat dia mati. Lebih daripada cermatnya pramugara menjaga keselamatan penumpang di atas kapal terbang tu lagi. Dah. Itu. Sebab itulah hotel kita tu baca kita tauhid ni. Hotel kita tu baca kita ni. Bahkan ada kitab-kitab setengahnya diwirid. Supaya almarhum Tok Guru Sayyidi almarhum Tok Guru Pak Hamid Gunung antara kitab wirid, kitab tauhid yang buat wirid Faridatul Faraid, Usulut Tahqiq, kitab sifat 20. Dengan Miftahul Murid. Miftahul Murid tu siapa baca syair-syair belakang tu lah. Tu. Tu yang mana kitab wirid ni ya khotel baca balik. Siapa ke mati. Tu yang panggil kitab wirid. Kita pun kena ada lah sek-sek. Kitab wirid dia panggil. Kita baca tu sebagai wirid kita. Dia jadi berdarah daging kita. Tu kenapa? Karena bahayanya tu cabut tetangga akidah ni sangat bahaya. Maka sebab itulah
mu'taqadat, benda hak kita pegang dalam hati kita dengan putus tu, biar orang panggil nasyi'un an dalili, hasil terbaik daripada dalil. Tu sebab dia kata wal awalu, dan yang pertama mana hak putus yakin tadi tu, mu'taqadat dia tu putus yakin, imma ada kalanya an dalilin ai hasilun an dalilin au nasyi'un an dalilin, ada kalanya hasil daripada dalil. Kalau gitu wayusamma, dan dipernamakan dia dia al-jazmu bidzalikal hukmi nasyi'un an dalilin tu, jazam dengan demikian tu hukum, serta pulaknya hasil jazam tadi tu daripada dalil tu dipernamakan dia apa? Ma'rifatan, dinamakan akan ma'rifat. Itu dia panggil ma'rifat. Satu. Daripada satu tu cabai pula satu. Gitu dah. Aula, bukan aula afdal tu, bukan. Atau tidak. Itu maknanya. Tu aula ni maknanya atah pada kata tu atah pada kata an dalil lah. Atas itu deh. Atas itu. Atah pada kata an dalil, betul? Atas itu. Mana pasal sepepak barunya? Hak pertama tu mana? Al-jazmu bizalikal hukmi tu ada kalanya apa? Nasyi'un. Tidak ada, tak ada. Betul tak? Atas pada kata dalil ni. Betul dah deh. Betul dah. Pina dah mata tengah malam ni. Betul dah. Jadi hak keduanya apa? Iaitu al-jazmu bidzalikal hukmi la an dalilin lah. Begitu sudah. Cukup. Enggak atas pada kata an dalilin kan? Nah. Aula ai aula an dalilin. Begitu. Nah. Hak tadi nasyi'un an dalilin. Kemudian hak ni la an dalilin. Mana al-jazmu bidzalikal hukmi la an dalilin. Jazam dengan demikian itu hukum tidak daripada dalil. Itu lagu tu. Betul tu. Wa yusamma, dan dipernamakan dia. Dia mana? Dia jazam dengan demikian itu hukum tapi tidak dengan dalil. Tidak daripada dalil. Iktikad, dan orang panggil iktikad dah tu. Tu. Orang panggil iktikad dah tu. Ada pegangan dah tu. Tuhan ada tak? Ada. Nah, tak ada Tuhan? Tentu tidak. Mengerti mana? Tahu mana? Mad dalilu ala zalika? Apa dalil demikian itu kata tu? Apa dalil ala wujudillah? Wujubi wujudillah, wastihalati adamillah. Apa mad dalil? Tok guru ngajar gitu belaka. Dia dah pegangan tu, putus kau tu. Putus dah tu. I'tiqadah tu, putus. Panggil i'tiqad. Wa huwa, dan ia i'tiqad lagu ni. I'tiqad dengan cara tidak daripada dalil ni. Imma, ada kalanya pula sahihun, betul. Tu ada kalanya betul. I'tiqad yang betul, ada kalanya i'tiqad yang betul. Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti sedia, baharu Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti kekal, nasa Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti tak serupa akan yang baru. Serupa Tuhan akan yang baru tentu tidak. Tuhan mesti ada cara-cara zat, ada cara sifat atau jiring atau arak, tentu tidak. Tuhan mesti bersifat dengan sifat perkuasa lemah Tuhan, tentu tidak. Betul lah tu. Dalil mana? Tok guru mengajar begitu jak dulu sampai keluar ni. Tu i'tikad yang tu betul tu. Imma sahihun. Dah. Ada kalanya sahih tu bukan dia tu. Kalau gitu i'tikad sahih tu kata kan? Wa yusamma, dan dipernamakan i'tiqadun sahihun ni. Tapi bila dalil lah. I'tiqad yang betul tapi ketika tak ada dalil. Tak ada dalil. La an dalilin tadi tu. Bila dalilin. Dinamakan apa kau i'tiqad yang sahih tapi ketika tak ada dalil? Taklidan, dipernamakan ia akan taklid. Atau panggil taklid. Cabai bidah pula situ.
Tu ni. Jadi dia mula-mula gini. Manusia tu ada dua. Mana? Jazam, tak jazam. Hak jazam ni pula betul dengan betul dengan wakil tu memanglah jazam membetuli wakil. Lepas tu hasil pada dalil. Ini dipanggil makrifat. Kemudian tidak daripada dalil. Tidak daripada dalil, cabai pula dua. Mana? Ada kalanya sahih, maka dinamakan taklid. Au fasidun, atah pada kata sahihun. Wahwa dan ia i'tiqadun tadi tu imma fasidun, ada kalanya yang rosak. Tu cabai bidah pula tu. Orang panggil tak ada reti dalil tu, cabai bidah dua pula tu. I'tiqadun sahihun satu. Ini dinamakan muqallid atau taklid. Kemudian imma ada kalanya fasidu, rosak. Pok turu orang tak tahu dalil, tapi benda hak yang pergi tu rosak. Mana tidak betul? Tak betul. Lembu-lembu ni ke apa? Sebuah lembu-lembu ni sebuah kenderaan baru dapat pakai minyak petrol. Tu orang panggil fasik tu pegangan dia tu. Rosaklah tu. Kalau gitu wa yusamma, dan dipernamakan ia i'tiqadun fasidun ni. I'tiqad yang rosak bila dalil tanpa mengetahui dalil lah. Kalau tahu dalil tak kena rosak. Tak tahu dalil pakai tu gitu orang. Orang kata lembu-lembu ni sebuah kenderaan baru dapat pakai minyak petrol, dia pun lembu ni dalil mana? Tok guru tu ngajar atas surah gitu. Dia tu ni. Tak tahu dalil. Dinamakan gapo i'tiqad lagu ni? Jahlan murakkaban. Jahil murakkab. Jahlan murakkaban, bodoh yang berlapis-lapis lah mana? Bodoh yang tersusun. Berlapis-lapis. Jadi bidah tu. Kalau ada baik bok tu boleh buat tu. Manusia jazam tak jazam, ghairu jazimi. Jazmun ghairu jazimi. Dua. Lepas tu hak jazam tu pula an dalilin, ini makrifah. Lepas tu bila dalilin tubik dua. Ada kalanya sahihun, taklid dipanggil. Ada kalanya fasidun, dipanggil jahil murakkab. Gitu dah. Habis? Wasani ni atah pada tawal awalu ni. Itu atah kat sirat dia kan. Wasani dan yang kedua. Mana yang kedua? Yang kedua tu. Tu imma an yajida fi nafsihi ghaira jazimi. Ada kalanya mendapatilah oleh seorang pada dirinya seorang tu akan tidak jazam, tidak putus. Itu makna asani. Wasani yang kedua ghairu jazim lah. Ghairu jazmin itu, tidak jazam, tidak putus. Itu makna yang kedua. Dan bermula yang kedua ni pula dia kata imma ada kalanya an yakuna bahawa adalah ia hukum tu. 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 Ada kalanya ia hukum tadi tu birrajihiyatin. Birrajihiyatin tu masdariyah tu dengan makna ai bikaunihi rajihan. Gitu. Ada kalanya bahawa adalah ia dengan demikian itu hukum tu birajihiyatin ai bikaunihi rajihan. Ada kalanya adalah ia dengan demikian itu hukum tu tu dengan keadaannya yang kuat. Tu kita kata Tuhan ada tu kuat, dia percaya 90% atau 80% kita kata. Tu rajihiyatan ai bi kaunihi rajihan. Kalau itu wa yusamma, dan dipernamakan dia. Tu. Dipernamakan dia. Dia apa? Dipernamakan dia kaunahu rajihan tadi itulah. Dipernama akan dia akan keadaannya yang kuat bizalikal hukmi. Dengan demikian itu hukum tu dinamakan apa? Zannan. Dipernamakan akan zon. Itu. Satu. Au bimarjuhiyatin. Ni atah pada kata birajihiyatin. Ai imma an yakuna. Ada kalanya yang kedua hak tidak jazam ni pula. Ada kalanya bahawa adalah ia demikian itu hukum bimarjuhiyatin. Dengan lemah ai bi kaunihi marjuhan. Begitulah.
Dengan keadaannya yang lemah, yang kurang, yang ringan, kita kata. Tuh, marjuh, mana lemah, kurang. Kalau gitu wa yusamma, dan dipernamakan dia, dipernamakan akan kaunahu marjuhan tadi tu. Wahman, dipernamakan akan waham. Waham, tu dipernamakan akan dia akan keadaannya seorang itu yang lemah pada demikian itu hukum, bidzalikal hukmi, dipernamakan apa? Wahman akan waham. Tak kira lah sama ada sebelah isbat atau nafi. Itu dah, sama ada isbat tu ada tu kau lemah, atau isbat tu tak ada tu ke hak lemah. Habis. Au bi musawatin, atau pada tabi rajih ayat je. Imma an yakuna, yang kedua ni hak tidak jazam, tidak putus ni, ada kalanya bahawa adalah ia dengan demikian itu hukum tu bi musawatin. Tu dengan keadaannya menyamai. Dengan keadaannya menyamai. Sama berat maknanya. Tidak ada rajih dengan marjuh, tak ada. Sama berat, 50-50 kita kata. Sama ada isbat atau nafi, tak ada kira. Wa yusamma, dan dipernamakan dia keadaannya seorang itu menyamai dengan demikian itu hukum. 50-50. Dimenamai akan dia tu apa? Syakkan akan syak. Dipernamakan dia tu ialah syak. Kalau gitu fa aqsamu kullin, maka bermula segala pembahagian tiap-tiap. Tiap-tiap apa? Minal jazmi wa ghairihi wa ghairil jazmi, maka bermula pembahagian bagi tiap-tiap daripada jazam dan tidak jazam tu salah satu, 3. Tu salah satu, nampak tak? 3. Jadi gini, manusia ni, iktikad ni ada hak jazam, ada hak tidak jazam. Hak jazam tu tubik 3, hak ghairu jazim pun tubik 3. Hak jazam ada kala dipanggil makrifat, ada kala dipanggil taklid, ada kala dipanggil jahil murakkab. 3. Itu hak jazam tu. Hak tidak jazam pun tubik 3 juga. Mana? Ada kala dipanggil waham, ada kala dipanggil syak, ada kala dipanggil zon. 3 campur 3 jadi berapa? 6. Sebab tu kata walhasilu annal umura sittatu. Dah. Perbahasan perkara ni. Perkara pegangan ni ada ni. Orang tu sama ada dia makrifat, atau dia mukallid, atau dia jahil murakkab, atau dia kafir terus. Mana? Syak, zon dan waham tadi itulah. Tapi jahil murakkab tu setengahnya kafir tu. Memang hak jadi khilafnya hanya taklid ya. Tak? Hak taklid tu ada khilaf ulama ya. Tu. Sebab tu kata fa aqsamu kullin minal jazmi wa ghairihi ay wa ghairil jazmi salah satu. Maka bermula segala pembahagian bagi tiap-tiap daripada jazam dan tidak jazam itu khabar ialah 3. Mana 3? Capur 3 jadi 6. Kaza ay wazalikal mazkur minal hasil, dan bermula demikian itu yang tersebut daripada kesimpulan 6 tu. Kainun kaza, adalah ia seperti ini. Seperti mana? Seperti tuh kaza ai kal mazkur minal hasil. Lihat kata gitu. Kaza seperti inilah ai al mazkur minal hasil. Yang tersebut daripada kesimpulan 6 ni yu'khazu ay yufhamu. Diambil fahamkan dia min syarhil kubra, daripada syarah kubra bagi Imam Sanusi. Habis situ. Qauluhu qaulul musannifi wa huwa, ni jumlah mu'taridah nak menyatakan apakah makna taklid. Wa huwa, dan ia taklid tu an ya'rifa ilah kaza fi ba'din nusakhi wa alaihi wa in jaraina alaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad,
ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.